jami'an bitahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Penawar Bagi Hati, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan akan hati-hati kita semua sehinggalah balik bertemu Allah dalam keadaan yang selamat lagi sempurna, sehinggalah kita selamat daripada azab api neraka Allah dan dimuliakan di dalam syurganya Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung di dan telah diceritakan oleh Al-Baihaqi dekat apa nama ni, lidah kan, lidah. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Syekh itu. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani
dan Abu Shaykh dan Ibnu Abi Ad-Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma berkata keduanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Au kama qala. Mafhum? Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Bersabda ia, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya, dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini berkenaan, masih lagi kita mengupaskan tentang perbahasan lidah. Bahas kita ni tentang perkara yang berkait dengan lidah, iaitu percakapan kita. Kemudian di sini cerita tentang dosa ataupun kesalahan mengumpat. Sebelum ni kita dah cerita dah. Ada mengumpat yang dibenarkan syarak. Tetapi tengok pada keadaan. Tetapi kebiasaannya mengumpat itu adalah suatu dosa. Dan apa yang dimaksudkan dengan mengumpat? Makna mengumpat ialah kita menceritakan sesuatu yang benar tentang seseorang, yang kalau orang tu dengar dia tak suka dan dia marah, maka jadilah itu namanya mengumpat. Tapi kalau orang yang kita cerita tu, orang ketiga tu, orang yang tidak hadir di situ, dipanggil ghaib, orang yang tidak ada, kita cerita pasal dia dan tak menyebabkan dia rasa marah, maka itu tidak dipanggil mengumpat. Kalau dia marah baru dikira mengumpat. Dan cerita tu cerita yang mesti benar. Kalau cerita tu bohong, itu tak panggil mengumpat, itu fitnah. Okey? Kalau di mana situasi di sini ada 3 orang, A dan B, cerita pasal C. Okey, kalau A dan B ni cerita pasal orang yang ketiga ni, yakni C ni, kalau dia cerita tu cerita yang bohong, dia reka-reka, C tak buat, dia cerita, itu tak panggil ngumpat, itu panggil fitnah. Fitnah berat lagi ya, lagi teruk. Tapi kita nak bahas di sini ni, bab mengumpat. Jadi mengumpat ni, A dan B ni dia bercerita tentang C, sesuatu yang benar. Memang C tu buat sungguh benda tu. Tapi kalau C tu tahu, dua orang ni cerita pasal dia marah, maka itu namanya mengumpat. Itu namanya mengumpat. Okey, baik. Jadi di sini cerita tentang mengumpat ni, dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi. Ini ulama-ulama hadis lah yang menyusunkan hadis ni, iaitu Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani dan Abu Shaykh dan Ibnu Abi Ad-Dunya. Baik, 4 sekali. Al-Baihaqi, At-Tabrani, Abu Shaykh dan Ibnu Abi Ad-Dunya. Jadi di sini nak menunjukkan hadis ni
banyak riwayatnya. Mana banyak yang menyokongnya. Yang ulama-ulama ni yang susun ni. Jadi hadis ni kira kuat lah. Sebab 4 sekali ulama. Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Imam Abu Shaykh, Ibnu Abi Ad-Dunya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat Nabi, iaitu daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya diredai Allah. Berkata keduanya mana? Jabir dengan Abu Sa'id tu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, iyyakum. Iya ni makna jauhlah. Kum kamu semua. Iyyakum, jauhlahkan kamu semua, wal ghibah, akan mengumpat. Ghibah, mengumpat bahasa Arab panggil ghibah, mengumpat. Fa inna, fa maka inna, sesungguhnya, maka sesungguhnya al-ghibata, akan mengumpat itu, asyaddu, adalah terlebih sangat, terlebih teruk, mina, daripada az-zina, daripada zina. Mengumpat lebih teruk, lebih bahaya daripada zina. Qila, kan, berkatalah salah seorang, yakni sahabat Nabi, lahu, baginya, kaifa, bagaimana pula, maksudnya sahabat ni tanya ke Nabi, bagaimana pula mengumpat lebih teruk daripada zina. Macam kita pun fikir, Nabi kata ngumpat lagi teruk pada zina. Pelik tak? Kan, zina ni teruk dah, maksiat zina. Nah, tiba-tiba Nabi kata ngumpat lagi teruk pada zina. Maka sahabat pun tanya, kaifa, bagaimana ngumpat lagi teruk pada zina? Qala, jawab baginda Nabi SAW, inna, sesungguhnya, ar-rajula, akan seseorang lelaki, qad, telah melakukan, yazni, perzinaan. Sesungguhnya seorang lelaki telah melakukan zina, contoh, wa yatubu, dan dia bertaubat. Fayatubullahu alaihi, maka Allah pun menerima taubat atasnya itu. Allah pun terima taubat dia. Kalau seseorang lelaki itu dia berzina, kemudian dia bertaubat, maka Allah terima taubat dia. Maksud macam tu. Wa inna, dan sesungguhnya, sahiba, bagi seorang yang melakukan al-ghibah, sahibal ghibah. Sahibah ni asal kataan makna pemilik. Dan sesungguhnya pemilik ghibah, di sini juga dengan makna sahibal ghibah ni orang yang suka mengumpat. Mengumpat tu jadi milik dia terus. Memang sifat sebati dia. Kalau tak ngumpat tak sah. Memang macam tu. Kalau orang yang biasa ngumpat ni, dia memang tagih. Kalau tak ngumpat tak boleh. Dia mesti nak ngumpat, mesti ada je benda nak cerita. Pantang ada peluang, siap. Boleh dia panggil kawan, dia ngumpat tak boleh seorang-seorang. Mana dia ngumpat seorang-seorang, tu orang gila semua. Duduk pergi jalan cakap seorang-seorang. Dia mesti ajak member. Siap. Apa? Sini asal. Apa dia? Tak ni, yang terbaru ni, yang tahu tak? Mula dia nak masuk lah tu. Jadi kita kalau jenis kenal, jenis kawan-kawan yang kaki ngumpat ni, bila dia panggil je kita secara sorok-sorok macam tu, tak sapi dah. Kita tahu dah dia nak ngumpat. Tak usah layan. Kita pergi layan tak, kita jadi subhat. Walaupun kita tak ngumpat, kita tadah telinga, subhat. Geng. Sebab kalau kita tak tadah telinga, dia jadi tak ngumpat. Macam jawab. Kalau kita tak tadah telinga, dia jadi tak ngumpat. Tak jadi sebab tadi kata-kata dah, ngumpat tu tak boleh seorang-seorang. Jadi kata malas aku. Tak nak dengar sudah aku cakap seorang-seorang. Ada tu. Ada. Ada dia nak cakap seorang-seorang, gila ke apa? Kan dia mesti ajak kat meh. Jadi sebabkan kita pergi dengar itulah terjadi mengumpat tu juga. Maka kita dapat dosanya sekali. Dipanggil dosa kering. Kita tak buat tapi kena juga. Siapa suruh? Dan kita pergi support dia. Jadi tak usah layan lah. Dah tahu dah dia jenis memang kaki ngumpat. Tengok gaya pun kita boleh agak dah. Dia ni mesti ada ni. Nak cerita apa lah ni. Dia ni memang ada je. Mesti ada je. Kita pergi tak usah layan.
Bila kita tak layan, menyebabkan dia tak boleh nak ngumpat. Tak boleh nak ngumpat, selamat satu dosa. Terselamatlah satu maksiat. Kan selamat gitu. Gitu cara dia. Baik. Jadi wa inna, dan sesungguhnya sahibal ghibah, orang yang mengumpat itu, la, tidak, yughfaru, kan, tidak diampuni. Yughfar tu itu artinya diampuni. Tidaklah diampuni lahu, baginya, nya siapa, nya yang mengumpat itu, hatta sehingga, yaghfira, mengampunilah lahu, baginya orang yang mengumpat itu, sahibuhu, orang yang dia umpat itu. Makna kata orang yang dia mengumpatkan tu, selagi mana orang tu tak ampunkan dia, selagi itu jugalah Allah tidak akan mengampunkan dosa dia. Sebab tu ada setengah pandangan ulama mengatakan dosa dengan makhluk lebih payah daripada dosa dengan Tuhan. Bukanlah maksud suruh meringan-ringankan dosa dengan Allah, tidak. Tapi makna dosa dengan Allah, kita terus direct dengan Allah, taubat. Dan Allah itu sifatnya maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguh-sungguh kita taubat pada Allah, Allah ampun dosa kita. Tapi main dengan makhluk tergantung kat dia. Kita dosa dengan makhluk sebab kita mengumpat dia, selagi mana makhluk tu tidak ampunkan kita, selagi itulah dosa kita berkekalan atas. Walaupun kita dah berubah ni, kita jadi baik dah, sehingga kata ulama, sampai sehingga kan dia ni gugur syahid, dia keluar di medan jihad berjuang, mati syahid, tapi dia ada dosa ngumpat dengan orang, tak selesai juga syahid. Kena selesai dulu dengan makhluk. Padahal dosa orang yang gugur syahid ni kira hebat dah. Tapi ada sangkut dengan makhluk. Tu berat tu, sangkut dengan makhluk. Sebab tu kita kena hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan dengan Allah, juga jaga dengan hubungan sesama manusia. Tak boleh konon-konon buat warak dengan Allah je kita jaga. Bagus dah dengan Allah tu, jaga sembahyang apa semua. Tapi dengan makhluk, dengan manusia lain, kita buat sombong. Tak boleh. Tak pasal-pasal amalan kita tadi tergantung. Tahajud ke apa, habis tergantung situ. Sebab dengan makhluk tak selesai. Sebab tu disuruh kita bermaaf-maafan bila menjelang raya. Tak sebenarnya tak payah tunggu raya pun tak apa. Pas habis semayang ni kan kita salam-salam. Salam tu sebagai lambang nak mengeratkan hubungan ukhuwah Islamiah kita. Iaitu dengan sebab itulah selagi lama mana kita punya genggaman tangan tu, gugur dosa. Dosa orang yang salam sini dengan orang yang salam sini. Salam. Tu salam jangan cepat-cepat hangat. Bahagian sentuh. Jangan, itu salam pegang. Tu contoh salam. Buat contoh tu. Salam pegang. Lepas tu janganlah kerah pula dia pergi tekan tangan kawan. Kawan tu tangan kecil halus ya. Yang dia tangan besar, gerak tu bunyi tulang. Kena pula kawan-kawan tu pakai cincin, pedih tu. Saya pernah rasa, saya tahulah. Saya mangsa dulu. Kan? Sakit. Jangan buat macam tu. Tekan sikit je, bukan suruh tekan kuat, tekan sikit sebagai tanda ukhuwah kita. Gitu. Tanda kita support tangan dia. Gitu. Dan kalau boleh salam dengan dua tangan, nampakkan kita menyambut dia dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau tangan kita sakit ke apa ke, satu tangan pun tak apalah. Tapi lebih cantik, lebih nampak beradab ni dengan sambut dua tangan. Gitu. Baik. Itu gugur dosa. Kadang-kadang kita tak perasan ada kita buat something dengan sahabat kita tu, dengan kawan kita tu, dengan kita kerap salam-salam ni, gugur dosa dua-dua. Sebab itulah nak boleh gugur dosa kena pergi mana? Kena pergi surau, kena pergi masjid Sebab nak salam ni time macam ni yang kerapnya pun. Kalau kat luar jarang jumpa. Nampak? Selisih kita ada satu masalah kat luar, tapi baik balik kat sini. Itu dengan bersalaman selepas solat. Lepas tu tunggu juga solat tu sampai habis. Bukan Assalamualaikum duduk atas motor. Dan duduklah siap wirid dengan tu imam apa semua sampai ke baca doa, waktu kita salam ramai-ramai. Gitu. Biar api Wahabi nak kata bid'ah ke tak bid'ah ke lantak api lah. Yang penting apa hukum salam-salam kita ni?
kan mendatangkan kebaikan. Kan? Bukannya mendatangkan keburukan. Bukan lepas salam tu tumbuk pula. Tak. Malah menjadikan ukhuwah kita semakin rapat. Kenal, mengenal. Oh, duduk sini ke? Lama. Baru perasan lah. Sebelum ni tak nampak pun. Duduk sini ke? Bertanya khabar. Memang duduk sini dah. Kata. Oh, baru pindah? Tak lah, kat 40 tahun dah. Lepas tu baru nampak ni? Dah baru datang. Lepas tu janganlah bubuh dia. Baru nak datang. Jangan bubuh macam tu. Lepas tu Alhamdulillah. Tu dah lah datang lagi. InsyaAllah kita banyak program sini. Gitu. Raya kan dia. Jangan bubuh pula. Baru nak tobat. Ke bubuh macam tu kawan tu. Terus tak datang. Tengok esok tak datang dah. Siang ke dia. Gitu. Baik. Tu dia. Kamu hendaklah menjauh, artinya, kita baca artinya jauhkanlah oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Jauhkan diri kamu tu daripada mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan lebih teruk daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi SAW, dikatakan bagi Nabi, mana orang tanya ke Nabi, sahabat tadilah, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Sahabat ni tanya, macam mana pula yang mengumpat lebih teruk daripada zina? Bersabda ia, Nabi pun jawab, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia. Terkadang mana kadang dia buat satu zina dan taubat ia. Taubat ia. Dia pun minta ampun, silap. Dia pun rasa bersalah atas perbuatan zina dia tu. Padahal berat dah zina ni. Dia pun taubat sungguh-sungguh. Maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Allah pun terimalah taubat dia, keampunan. Allah berikan keampunan pada dia. Dan bahawasanya yang mengumpat itu, ada pun orang mengumpat tu, tiada diampuni. Sekalipun dia taubat depan Allah sungguh-sungguhlah dalam doa dia, Allah ampunilah dosaku mengumpat, tak selesai. Dia mesti pergi berhadap dengan orang yang diumpat. Baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Cuma disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin, sedikit saya tambah, kita kombankan dengan kitab ni. Kata Syekh Abdul Samad Al-Palembang, kalaulah kita pergi mengadu kat dia, aku dulu 2 tahun lepas ada mengumpat kan, tak banyak mana lah, tapi kat 2 tahun tu straight memang aku ngumpat hang saja, kata contoh. Kan? Kalau kita mengaku kat depan dia begitu, dia pun tumbuk kita. Sebab kita tahu dia memang jenis taiko punya orang, badan pula sadar betul-betul. Kan? Kalau kita rasa memang kita boleh kena musibah ataupun kena malapetaka, boleh menyebabkan terancam kita punya nyawa, maka kata Syekh Abdul Samad, boleh kita, orang cakap apa, tak menghadirkan diri dengan hanya utus surat ke, tulis kat kertas, saya mohon maaf sebab saya pernah mengumpat awak sekian gini. Tu tulis nama yang benar saya, tulis. Tapi kalau fikir pula, Kang tulis nama, dia cari aku pula kat rumah, anaknya pula, tak payah tulis nama pula, kata Syekh. Tak payah bagi tahu, umumkan saja. Moga-moga bila dia baca, hati dia pun disejuk, dia kata tak apalah, siapa yang tulis surat ni aku ampunkanlah dia. Selesai masalah. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita kena jaga nyawa kak. Jangan kita pergi, dia serah, dia tumbuk kita, dia pijak, hang ngumpat aku sama ni. Lama dah aku cari dia. Memang dia tenya-tenya kita mampus situ pula. Itu tak boleh. Jadi boleh kita dengan tulisnya. Dan kalau orang tanya pula, dan kalau dia tulis, dia cam pula tulisan tu. Ni aku kenal. Tulisan ni tulisan apa? Kalau cam tulisan, tulis cara tulisan komputer. Komputer tak siapa tahu. Tulis tangan. Nampak, tulis itu hantar kat rumah dia. Hantar. Ataupun pas kat orang, so orang tu hantar kat dia. Contoh. Kalau sampai tahap boleh mendatangkan mudarat, bahaya kat kita. Tapi kalau tak mendatangkan mudarat, wajib kita berhadapan dengan dia. Tak boleh pula main-main hantar surat, hantar WhatsApp, tak boleh. Kena selesai depan-depan. Melainkan boleh mendatangkan mudarat saja, mendatangkan bahaya dan sebagainya. Itu boleh. Tapi kalau tak ada apa-apa masalah, kena pergi berdepan. Kalau tidak, tak selesai.
Takut nanti dia, siapa dia ni, dia tak jumpa aku depan-depan, aku tak nak maaf. Kalau jadi macam tu masalah pula kan. Jadi kena selesai juga. Begitu. Cuma takut mendatangkan bahaya saja, dilonggarkan sedikit. Baik. Itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Tu. Baik. Ini kita kongsi sikit ni. Ada dalam syarah dia kan. Dan bahawasanya dia kata yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Mengumpat ni adalah salah satu daripada tanda-tanda munafik. Dalam hadis yang lain, ini tak ada dalam kitab kita ni, ni saya baca kat syarah dia, juga disebutkan tentang sisaan untuk orang yang mengumpat. Antara hadisnya yang berbunyi, lama urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas yahmishu nawujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril? Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Ini kita biasa dengar juga cerita ni. Ketika aku dinaikkan ke langit, Nabi lah ni, Nabi kata, ketika aku dinaikkan ke langit, Nabi naik ke langit bila? Isra' Mi'raj. Aku melalui suatu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Nabi nampak ada satu kaum ni maksud ramai, bukan seorang, ramai. Mereka ni kuku dia panjang-panjang tajam. Dan kuku dia tu pula dia dibuat daripada tembaga. Tembaga dengan besi, tembaga teruk lagi. Padat ni sebab besi ni boleh gak bengkok-bengkok. Tembaga tak boleh, kerah. Dah lah kerah, berat pula tu. Cik kita ambil tu, paip tembaga tu. Tuk kepala kita. Pedih. Nampak? Tu tembaga tu. Nak bagi nampak gambaran. Kuku dia dibuat daripada tembaga. Ni tajam. Tu. Nabi nampak. Satu kaum kuku dia daripada tembaga. Mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka. Gitu. Cakar muka, cakar dada. Nabi nampak waktu Isra' Mi'raj. Aku lalu bertanya, Nabi tanya kat malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Siapa ni? Duk cakar-cakar muka, cakar-cakar dada ni. Jibril pun menjawab, mereka adalah orang yang makan daging-daging manusia, iaitu mengumpat dan mencela kehormatan-kehormatan manusia. Mereka inilah orang-orang yang semasa hidup kat dunia dulu suka mengumpat. Diumpamakan seperti orang yang makan daging-daging manusia. Itu, iaitu dengan mengumpat dan juga mencela kehormatan-kehormatan manusia. Suka memaki hamun, mencela-cela. Ni kena jagalah. Kita ni orang masjid, orang surau. Sekalipun marah, jaga adab-adab kita. Sebab kita ni menunjukkan sifat jenis orang semayang. Kopiah pula buah atas kepala selalu. Jagalah. Ada sekali dulu isteri saya bawa kereta sebab saya tak larat. Jadi dia masuk lorong tu, simpang tu, dia tersalah masuk lorong. Dia termasuk lorong jalan sebelah. Itu pun bukanlah selamanya, sekejap dia termasuk itu, dia pun masuklah balik sebab dia tersilap. Ada motor depan tu. Jadi motor tu tengok macam nak kena ke dia lah, tapi tak kena. Dia pun marah, angkat tangan, keluar jadi tengah. Motor tu orang kita Melayu Islam. Nampak? Sekalipun marah, kenapa buat begitu? Lepas tu saya cakap, kita tegur lah sesama kita. Marah macam mana pun, adab jaga. Paling-paling tidak, apa ni weh? Gitu sudah. Ni sampai angkat jari tengah, keluar perkataan mencarut habis semua kemaluan mak ayah dia semua dia nak sebut. Apa benda ni? Kan? Kita orang Melayu, kita orang Islam. Kalau orang kafir tak peduli, lantak dia kafir. Kafir dia bukan ada pedoman. Bukan di Quran hadis dia. Dia bukan ada agama yang betul. Kan? Kita ni agama.
Jenis kena pula kalau kita ni jenis orang semayang, jenis bagus, jenis orang masjid, orang surau, maka hati-hati. Kadang-kadang saya perasan orang masjid, orang surau tak keluar perkataan babi keluar mulut. Laju je mulut cakap. Apa cakap macam tu? Kena jagalah benda-benda macam tu. Cuba malu sikit dengan Allah, malu sikit dengan Rasulullah. Kita pakai sunnah Nabi, pakai apa nama, kita rajin datang ke rumah Allah, tiba-tiba cakap gitu. Padahal Allah sedang memerhatikan kita. Kena jaga tu. Nak marah memanglah boleh marah. Kita ada perasaan orang buat salah kita marah, tapi marah biar dengan adab. Sebab tu orang dulu-dulu, ulama-ulama dulu ajar orang tua kita dulu. Bila dia marah dia sebut apa? La ilaha illallah budak ni. Sebutlah nama Allah. La ilaha illallah, dia ni masuk jalan orang pula. Kan baik itu. Nah, Allahu akbar, dia ni masuk sini pula. Ini kadang-kadang ketika masa kita cakap tu ada anak kita, ada cucu kita. Dia dengar, dia tengok. Kadang budak-budak ni sambil main kereta, tu dia tengok ayah dia. Memang dia tak ada apa-apa, tapi dia akan terbawa sampai dia besar. Bila dia bergaduh dengan kawan dia akan sebut perkataan tu seperti mana ayah dia sebut, seperti mana mak dia sebut. Itu kena jaga. Tapi bila kita cakap benda yang baik-baik tadi, la ilaha illallah, masya Allah, kan, astaghfirullahalazim, macam tu. Walaupun dengan nada terkejut dengan apa kan, dengan nada tinggi, tapi kita sebut zikrullah, maka budak ni pun akan ikut macam tu. Kan, dia marah kawan dia kata la ilaha illallah ni. Nampak? Ada sebab apa? Sebab kita yang memberi contoh. Fa'abawahu, kata Nabi, maka mak bapaknya lah kan yang menentukan anak ni jadi macam mana, yuhawidani au yunasirani au yumajisani, jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Gitu. Lepas tu saya di sekolah ada lah budak cakap mencarut ni tu kan, depan kita tak berani. Dia bergaduh dengan kawan dia, asrama kat belah atas, kita lalu lorong bawah tu. Bila dia jerit dengar babi ni, weh turun sini, siapa sebut babi-babi tadi, mari sini turun. Tak turun, bawa pergi pejabat, tanya, kenapa kamu cakap babi? Ayah saya pun cakap. kita nak cakap pun dah terdiam terus kat situ. Allah, macam mana? Takkan nak panggil ayah dia pula, rotan ayah dia. Lepas tu sebelum hantar anak pergi tahfiz, ayah dia kena ngaji tahfiz dulu. Kan? Tu kata, Allahu akbar. Jadi contoh, malu kita, kan? Kita malu lah. Kalau anak kita sampai cakap macam tu, malu lah. Panggil ayah dia lah, anak cik kena tahan ni, kena hukuman sebab cakap perkataan kotor. Kemudian dia jawab, ayah dia pun sebut. Sudah. Ayah nak kata apa? Kan terdiam situ. Malu je. Maka jaga. Marah macam mana pun, biar kita dapat mengawal diri kita. Kalau rasa nak cakap juga, katupkan mulut, biar tak keluar apa bunyi pun tak apa. Macam tu. Nak cakap juga tapi katup mulut. Nak cakap babi, jadi tu. Jadi tak bunyi juga babi tu. Bunyi begitu je lah. Kan? Latih kan. Biar tahan. Sebabkan dah jadi biasa tu, yang asyik keluar je tu. Sebab dah biasa. Mulut tu senang sangat keluar. Lagi-lagi bila bahaya apa? Kalau jenis orang yang jenis mudah melatah. Sebab melatah ni spontan. Kalaulah perkataan tu dia biasa sebut, orang cuit babi. Sebab tu yang biasa sebut. Tapi kalau dia sebut, dia biasa sebut nama Allah, orang cuit Allah. Beza. Sebab apa yang terbiasa pada dirinya. Tu. Jadi kita kena betulkan baliklah supaya biasa benda yang elok-elok, benda yang baik-baik. Takut bukan apa, tengah duk sebut binatang tu, malaikat maut pun cabut nyawa. Macam rasa puas dah kita hidup kat dunia ni macam tu. Walhasil akhir kita dengan perkataan yang buruk. Apa agaknya? Kalau boleh patah balik tak apa. Tapi kalau dah cabut nyawa, itulah selama-lamanya. Tak boleh buat apa dah. Tapi kalau kita biasakan sebut nama Allah,
tengah-tengah kalut marah ke Allah, malaikat cabut nyawa. Last kali sebutannya Allah. Selamatlah. Betul orang tua dulu, tuk guru dulu, ulama-ulama dulu ajar begitu. Bila marah sebut nama Allah. Sekalipun moga-moga dengan sebut nama Allah tu marah kita pun turun. Tak adalah kita nak jadi marah sangat. Sebab yang mengapi-apikan kemarahan kita itu setan. Tu kerja dia. Bila kita sebut nama Allah, setan pun terkejut dengar, dia marah pun sebut nama Allah, maka turun balik. Benar? Tapi kalau kita sebut menatang-menatang yang bukan-bukan, tu yang makin menjadi-jadi nak marah. Makin membara. Jadi yang ni pula jawab, ni jawab. Dan bila dah selesai, duk bergaduh situ. Kan? Tu punca dia. Setan penghangat-hangatkan lagi kita. Baik. Kemudian ini ada sebuah kisah daripada Imam Al-Haddad. Dia mengingatkan kita, renungkanlah wahai hamba-hamba Allah sekalian, dia kata, alangkah buruknya sifat ghibah itu, yakni mengumpat itu, dan alangkah kejinya orang yang mengumpat orang lain. Tetapi malangnya perkara ini mudah sekali menimpa manusia, kecuali orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu amat sedikit sekali bila. Jadi kita beginilah, bila kita jenis mengaji ni, ingat bila kita duduk dengan kuliah mengaji ni, niatkan kita nak beramal dengan apa yang kita mengaji. Bukan duduk dengan kuliah, duduk saja. Duduk saja. Tak dapat mengamalkan ilmu yang kita mengaji. Akhirnya berapa kali kuliah pun perangai macam tu juga. Bertahun-tahun di surah masjid pun tak pernah berubah perangai. Macam tu juga. Saya ada seorang ahli jemaah masjid. Yang ni saya betul-betul terasa dengan dia. Memang mulut wajar sungguh. Dan masa tu anak saya ada bawa keluarga semua. Biasalah anak kita bising-bising sikit, budak kecil. Sampai melingkup kita diam. Dia diam sekejap, sekejap dia main pula, budak kecil. Kan? Papa habis semayang apa semua dah nak balik dah. Kan? Dia nampak saya tengah ambil anak saya tu nak masuk dalam kereta. Oh, ni yang bising tadi ni anak-anak ustaz lah ni. Dia kata, anak saya lah, dia kata. Wah, berapa ekor anak ustaz? Berapa ekor? Ajar ni. Saya fikir saya dah tinggalkan perangai dulu ya. Kan kita dah orang cakap apa, kita nak ngaji pondok pakai jubah seban ni, kalau ikut memang rasa nak naik tangan aja. Kan? Tapi kita fikir sabarlah, biarlah. Orang jenis macam ni biar Allah balas je lah. Tu je kita jawab. Kan? Saya betul-betul saya sedih sampai anak kita orang panggil ekor, kau ajar. Kalau kita panggil anak dia ekor, dia rasa macam ekor ni maksud apa? Maksud binatang lah. Dia nak panggil anak kita binatang. Biadab sungguh. Ani kata mulut. Kerana mulut badan binasa. Ni tu fikirlah bila nak cakap, nak gurau tu biar tengok pada tempat, biar tengok pada orang. Kalau nak gurau dengan kawan-kawanmu yang sama, orang cakap apa, kaki gurau, tak apa. Sama-sama dia, lantak dia lah. Tapi tengok sama, cakap dengan siapa. Kan? Ada buat begitu. Fikir-fikirkanlah. Tu dia. Ni jadi kata keji, perangai orang yang sejenis, mulut dia, istilah kita panggil mulut tak ada insurans. Tu. Perkara ini mudah sekali menimpa manusia. Jadi biasa dah. Sebab apa? Sebab dia biasa cakap tu. Akhirnya jadi biasa. Kecuali orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Orang yang dapat kasih sayang daripada Allah, dia dapat jaga. Sebab tu bila kita nak cakap satu benda, kita kena perhati dulu. Dia sebelum keluar kok mulut, dia akan lintah di hati dulu. Apa kita nak cakap ni? Bila lintah di hati tu, fikirkan dulu. Jangan terus laju-laju nak cakap. Lintas sini dulu fikir. Benda aku cakap ni boleh tak boleh? Sesuai tak sesuai? Kalau tak sesuai, tahankan. Kalau sesuai, luahkan. Itu. Macam kita nak, macam tadilah, tiba-tiba rasa macam nak ngumpat seseorang. Kalau aku cerita pasal kawan ni, ini jadi ngumpat ni. Astaghfirullahalazim. Tahankan. Tak usah cerita. Lepas tu jangan fikir. Kalau kita fikir lagi, setan cocok lagi. Cerita dia seorang je, jangan cerita dengan orang lain. Kawan tu seorang.
Lah kali dia nak cerita tak? Jadi kita kena ubah topik ataupun fikir ke lain atau pergi ke tempat lain. Sehingga kan kita tak ingat dah cerita pasal orang tadi tu. Jadi akhirnya kita pun selamat daripada terngumpat kawan kita. Gitu. Biasa ni kan saya ada buat kajian sikitlah. Orang yang kalau suka cerita buruk orang dekat kita, dia cerita buruk orang lain dekat kita. Biasanya dia akan jumpa orang lain cerita buruk kita pula. Biasanya tu. Orang yang suka cerita buruk orang ni tak usah sembang lah. Dia buat baik dengan kita, dia kata ngahang aku okey. Dengan orang lain aku menyampah kan. Padahal dengan orang lain dia cakap kita pula dia menyampah. Jenis ni memang tak boleh dipercayai. Sebab tu nanti ni kita nak baca hadis ni, Nabi kata orang yang suka ngumpat ni ciri-ciri dia ada ciri-ciri munafik. Makruh kita jadikan dia tuan imam, makruh jadikan dia tuan Bilal. Sebab apa? Sebab kepimpinan yang besar dalam ibadat daripada orang yang suka ngumpat apa semua ni tak layak. Sebab mulut dia mulut yang jahat. Tak boleh. Kena jaga situ. Nak pilih-pilih pemimpin pun kena tengok. Ini bukan cakap lantik jadi tu imam, lantik jadi menteri terus. Dah macam mana? Kalau jadi tu imam pun makruh dah, boleh orang cakap apa orang cakap apa boleh bukanlah merosakkan, tapi ibadat jadi tak nampak elok ah. Ini kan pula kalau jadi ketua apa pemimpin negara dan sebagainya, macam mana nak berkat sesebuah negara? Tu dia. Apabila kamu mendapati sesuatu kecacatan atau kekurangan atau keaiban pada diri seorang Muslim, kita tengok ada orang lain tu ada kurang, ada aib, dan kamu berasa wajib untuk membetulkannya dan kamu nak betulkan dia, maka mula-mula hendaklah kamu mengingatkannya dengan memberi nasihat ketika kamu bersamanya sendirian. Nampak? Bukan di khalayak ramai. Kan? Kamu pun nampak dia tak betul, kamu pergi kat dia dan kamu tegur dia baik-baik, nasihat dia baik-baik, sebutkan dia dekat dia, cakaplah yang tu tak betul awak buat tadi tu, tegur dia elok-elok secara sendirian. Jika kamu gagal ataupun dia tidak mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala daripada nasihatmu itu, maksudnya kita dah nasihat dia tapi dia tak dengar juga nasihat kita, maka yang demikian itu menunjukkan bahawa kamu mempunyai kekurangan dalam peribadimu sendiri. Maka biarlah nampak kita yang kurang, bukan dia. Macam tu pula kata Imam Al-Haddad. Supaya terus kita meletakkan diri kita yang sentiasa merendah diri. Itu. Kita nasihat dia elok-elok, kemudian dia tak nak dengar nasihat kita, kita salahkan diri kita sendiri sudah. Kita kata mungkin nasihat aku ni aku tak pandai menasihati, mungkin aku masih lagi ada kurang, sebab itulah dia tak nak dengar nasihat aku kan. Sebab kalau kita sendiri pun tak elok, kita nasihat orang tak respect kita. Hang nak nasihat aku, hang pun tak betul lagi. Jadi macam tu. Jadi kita pun pegang, Allah, aku pun masih lagi kurang. Jadi kita pun ubah diri kita ke arah yang lebih baik. Dah bahasa dia, sekurang-kurang kita sudah menasihati dia. Dia tak nak dengar, itu lantak dia. Selesai. Jangan pula kita dah nasihat dia, dia tak nak dengar. Dah lah nasihat, tak nak dengar. Bodoh, bantai pula bodoh kawan tu. Dah elok-elok tadi Allah nak bagi pahala dah kat kita. Cakap kita pergi maki pula dia, dosa pula dapat. Gitu. Tak. Jadi kita salahkan diri kita balik, sudahlah, biarlah, gitu sudah. Lantaran itu, jangan kamu menambah suatu kekurangan yang lain yang lebih buruk daripada kekurangan yang pertama tadi, iaitu dengan mendedahkan rahsianya dan membuka keaibannya. Jangan pula pergi cerita kat orang lain pula. Aku dah nasihat dah dia, tapi dia degil, dia memang gitu lah. Wah, gitu bubuh pula. Lepas tu kawan tu pula bagi lagi batu api lagi kan. Memang hangat lah topik malam tu. 4 gelas teh air habis. Jangan. Dia cerita seorang ni dia jadi syok. Sebab apa syok? Sebab setan suruh tambah. Setan bagi idea tambah. Dia korek lagi cerita lama tu. Yang ni tak cerita lagi, cerita lagi. Hambu dikipah kita. Tu sampai 2 pagi tak balik lagi tu. Duduk kedai kopi. Nampak cerita pasal buruk orang. Kalau sampai pukul 2 pagi sebab tadarus Quran, dia tahan kira. Baca Quran saya dengar, saya terjemah. Kemas sampai 2 pagi.
Ini sampai 2 pagi cerita buruk orang. Allahu Akbar. Kalau yang tu baik tak payahlah, kita balik je lah. Kan? Gitu. Daripada kekurangan yang pertama tadi, iaitu dengan menedahkan rahsianya dan membuka kaibannya kepada orang lain, sedangkan dia tidak ada bersama-sama kamu di situ. Kelak kamu mengumpulkan 2 kecelakaan sekaligus dan menarik kepadanya pula 2 bencana yang lain. Tapi kalau kita nak bagi nasihat, kita nak bagi nasihat pada orang lain supaya jangan jadi macam itu, kita pun cerita, tapi cerita kita jangan dikhususkan, hanya dalam berbentuk umum, sekadar nak mengambil tauladan. Itulah yang macam banyak-banyak kitab cerita pasal orang. Kitab pun cerita pasal orang. Adakah dikira ulama pengumpat? Ulama buat, dia tulis kitab, dia tulis ada seorang lelaki dia begini, Allah pun menurunkan azab ke atasnya gini. Itu kira ngumpat ke? Tak. Dia cerita untuk diambilkan tauladan pada orang lain. Dengan cara jangan kita khususkan siapa orang tu. Jangan sebut namanya totok-totok. Kita hanya ambil dalam bentuk umum. Ada seorang ni dia buat gini. Jadi tak eloklah buat gini. Kita semua supaya janganlah jadi macam tu. Apa tak? Supaya mengambil ibrahnya sahaja. Dan jangan lebih-lebih. Lepas tu kawan pula yang dengar tu pula, jangan lepas habis cerita dia tanya, siapa sebenarnya orang tu? Yang ustaz cerita tadi tu siapa sebenarnya? Ustaz cerita kat saya. Bila dah tahu orangnya, dia akan jadi ngumpat. Dia dah jadi orang tu lah yang ditujukan tu, yang dimaksudkan. Kalau dah tak sah gitu. Kita umum je supaya ambil tauladan saja, supaya jangan buat macam tu, jangan jadi macam tu. Macam tu saja. Baik, selesai. Dan selepas ni Tok Syekh nak masuk pula lagi kesalahan mulut. Ni semua cerita bab mulut ni, bab lidah, bab perkataan. Lepas ni dia nak masuk pula tentang hadis Nabi yang menceritakan tentang orang yang memungkiri janji. Sebab tu dia tadi disebut dan bahawasanya dan seperti menyalahi janji, nampak? Dan lagi, dan ni makna dan lagi kesalahan mulut tadi, kesalahan lidah, iaitu seperti menyalahi janji. Menyalahi janji itu artinya memungkiri janji lah, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Orang yang suka mungkir janji ni, kita tak tuduh dia munafik, tapi dipanggil alamat munafik. Apa tu alamat munafik? Tanda-tanda munafik tu ada kat dia. Maknanya, maksudnya apa? Suruh dia berubah lah. Kalau dia tak berubah juga, memang lekat terus munafik tu di dia. Gitu. Mula kita kata dulu. Kita kata macam mana? Orang yang suka mungkir janji ni ada alamat munafik kat dia. Tapi kita tak kata dia munafik. Bila dia dengar tu, tujuan kata tu supaya dia dengar, ada alamat munafik. Astagfirullahaladzim. Berubah, takut nanti jadi munafik. Itu sebenarnya. Tiba-tiba dia buat keras kepala, malah dia bangga lagi. Tak, memang saya mungkir janji. Memang saya suka mungkir janji ni. Kalau dia jawab gitu, memang lekat sungguhlah munafik tu pada dia. Baik. Tapi kita jangan tuduh-tuduh orang lah. Jangan sebut-sebut nama orang ni munafik, orang ni munafik. Sebab munafik ni kategorinya kafir. Kategori kafir. Bila kategori kafir, berat untuk kita hukumkan seseorang itu jatuh kafir. Sama juga dengan munafik, berat untuk kita hukumkan seseorang tu munafik. Cuma kita nasihat, kita kata kalau awak cakap-cakap macam ni boleh jadi kafir. Tapi kita tak kata dia kafir, boleh jadi kafir. Sama juga macam tadi ni. Kalau awak suka mungkir janji, ini tanda-tanda munafik ni. Hang kata aku munafik, tak kata, tanda je. Supaya hang berubah lah. Hang janganlah buat. Macam penyakit jasad lah, tu penyakit rohani. Kalau penyakit jasad, kita dengar dia batuk 3-4 kali, kita pun kata, tengok awak batuk kerak ni, ini tanda-tanda macam nak demam ni. Hang kata aku demam ke? Tak kata hang demam, tanda-tanda macam orang nak demam. Tu kena faham. Sama juga dengan penyakit rohani ni. Okey? Jadi kita jangan tuduh-tuduh seseorang tu dia ni munafik, dia ni kafir, tak boleh. Tapi kita bagi tahu nasihat kat dia, jangan buat macam ni, takut jadi kafir, takut jadi munafik. Itu boleh. Sebut umum. Siapa yang langgar, siapa yang
yang menghina hukum Allah, kafir dia. Kafir dia tu siapa dia? Umum. Siapa-siapa je hina hukum Allah, hatta imam Masjidil Haram sekalipun, kafir dia. Tapi kita bukan tuduh dia ni kafir, Fulan bin Fulan kafir. Itu tak boleh. Itu haram. Tak boleh tuduh direct macam tu. Kan? Melainkan memang dia kafir tu, tak apa kita kata dia kafir. Ya, Acong tu kafir, tak baik kata dia kafir. Tak baik apa, dah memang Acong tu kafir. Kalau memang kafir tak apa, kita panggil kafir. Ini orang Islam yang kita kata dia kafir, tu tak boleh. Sekalipun dia ni tak semayang, rambut kuning, tak kira dah. Tapi selagi mana dia tidak membatalkan syahadahnya, selagi itu dia dikira masih lagi Islam, tak boleh kita sewenang-wenangnya mengkafirkan dia, tak boleh. Sebab tu dalam permasalahan Wahabi, bila Wahabi bercanggah dengan fahaman kita ahli sunnah wal jamaah, saya tanya banyak ulama, kebanyakan ulama kata berat untuk menghukumkan kafir. Tak, dia orang tak kata kafir. Paling-paling kuat pun kata sesat. Ni ajaran ni tak betul, fahaman ni salah, itu je. Tapi nak kata mereka ni kafir, tak boleh. Sebab mereka masih lagi semayang, bertuhankan Allah dan berasulkan Nabi Muhammad SAW. Cumanya kita kena betulkanlah apa fahaman-fahaman yang salah bagi mereka. Contoh mereka kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Kita buktikan itu bukan masalah bid'ah dolalah. Itu bid'ah hasanah. Kita terangkan balik saja. Tapi kita kata depa ni kafir, tu berat. Sebab mengkafirkan seorang yang masih lagi nampak sah Islamnya, itu berat bagi kita. Takut kafir tu balik kat kita balik. Naya. Jadi soal Allah terima ke tak terima iman dia, itu bukan soal kita, itu bukan hak kita, itu hak Allah. Biar Allah sendiri yang hukum, Allah nak terima ke tak terima iman dia, itu hak Allah. Takut kita tuduh-tuduh orang tu kafir, Allah tolak iman kita, dah nangis. Jadi kita ukur zahir sudah selesai. Baik, jadi kita akan sambung selepas ini pada hadis seterusnya ini, iaitu pada ayat dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi SAW. Kita berhenti di situ. Dan kita akan sambung pada kuliah kita selepas raya, jika diizinkan Allah, insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.